Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua untuk student 5S. Kita akan belajar secara flip classroom untuk hari ini. Okey, ada beberapa benda je yang saya yang akan saya ajar lah. Ada just simple thing. Dia tak ada benda yang sangat, dia just more kepada knowledge. Okey. Okay, so saya tak membuang masa, terus kepada what the main topic yang saya akan ajar korang. Okay, sebelum ni saya dah ajar korang berkenaan dengan organic compound, what is organic compound, dan organic macam mana. Lepas tu daripada organic kita pecah dua, which is mean hydrocarbon dengan non-hydrocarbon. So daripada hydrocarbon ada dua jenis, saturated dan juga unsaturated. Okay, so next, so yang ini korang lengkapkan dalam buku modul. Okey, saya untuk bila ini the main kita. Selepas korang dah belajar, tak kisahlah bahan apa yang saya pakai, sekalipun tolong isikan dan complete dekat buku modul. Okay, so saya ulang balik, just a recall sedikit. So hydrocarbon, what is hydrocarbons? So hydrocarbons that contain only single covalent bond between carbon atom. Okay. So maksudnya, this is a saturated. What is saturated hydrocarbon? So saturated, which is mean hydrocarbon that contain only single covalent bond between carbon atom. Okay. So kalau unsaturated, maksudnya hydrocarbon that contain at least double or triple covalent bond between carbon atom. Okay. So saya sambung sikit lagi apa benda yang korang nak kena faham adalah berkenaan dengan macam mana the process, the main source of a hydrocarbon. So the main source dia adalah petroleum. So daripada petroleum itu macam mana kita akan dapat dengan hydrocarbon? So korang akan tengok dengan proses-proses yang terlibat. Okay, so petroleum is a mixture of a different molecular size of hydrocarbon. Maksudnya petroleum itu adalah hasil campuran molekul-molekul yang pelbagai saiz. So macam mana kita boleh pisahkan molekul-molekul tersebut? Ada cara dia, iaitu petroleum cannot be used before it processed. So it must be separated into fractions before it can be used through the refining process. Okay, maksudnya petroleum ni perlu diproses, iaitu menggunakan proses refining, iaitu penapisan. So macam mana kita tapis dia, iaitu dua cara. Sama ada pertama kita guna fractional distillation, iaitu penyulingan berperingkat, ataupun next we use a cracking process. Okay, so daripada dekat situ kita boleh tapis, kita boleh separatekan petroleum satu molekul petroleum yang campuran tadi tu kepada dia punya molekul-molekul yang lebih kecil. Okay, so these hydrocarbons can be separated during a fractional distillation of petroleum at a different temperature. So this process separate petroleum into different fraction is distillation tower. Okay, a fraction is a mixture of hydrocarbon within a particular range. Ni apa ni? Or what is meant by fraction? So fraction tu macam mana? So fraction tu maksudnya dia adalah mixture hydrocarbon within particular range of boiling points. Okay, pendek cerita, nak senang cerita macam ni je nak senang cerita. Okay. Dalam fractional distillation, kita akan ada pelbagai suhu. So dalam pelbagai suhu ni, petroleum ni dia akan separate. Okay, kalau suhu yang lebih rendah, akan terhasil siapa? Temperature yang kita panaskan banyak ni, daripada petroleum ni akan menghasilkan siapa. Itu maksudnya fraction. Dia punya fraction tersendiri yang akan separate by its temperature. Iaitu kita panggil sebagai temperature apa ya? I guess boiling points. Different boiling points. Bukan melting point tau, sebab petroleum kan is memang form of liquid. So dia kena boilkan lah. Okay, different boiling point produce different hydrocarbons. Okay, so hydrocarbons with a lower boiling points vaporize the top to the top of the tower before it condensation. Okay, then hydrocarbon with higher boiling point akan collected at the bottom.
Okey, maksudnya yang paling rendah boiling point akan atas yang akan mengalami sebab dia ringan kan, so dia akan meluap ke atas lah before dia kondensasi balik, lepas tu membentuk petrol. Contoh macam ni lah. Yang paling bottom ni maksudnya yang paling tinggi boiling point. Okay, so contoh kat sini, kat sini korang boleh tengok, so fraction-fraction ni ada kat sini. Contoh kalau gas petroleum, so dia punya number of carbon atom dia adalah 1 hingga 4, so takat didih dia adalah before 40 degree Celsius. So untuk petrol, so dia punya boiling point maksudnya petrol tersebut, petroleum tersebut perlu dipanaskan setinggi 40 hingga 75 degree Celsius untuk dapat petrol. Itu maksudnya. Dan bila petrol, maksudnya bilangan atom karbon dia antara 4 hingga 10. Okey. Contoh nafta pula. Nafta, kita ada minyak tanah, diesel. So kalau untuk diesel tu maksudnya macam mana kita dapat produce diesel tu? Sebab kita panaskan petroleum tu daripada 125 hingga 300. So kita akan dapatlah diesel. Fraction tu kita akan dapat diesel. So diesel akan berkumpul. So ini adalah kegunaannya yang korang kena baca. So bahan api untuk memasak, kita ada bahan api untuk enjin kereta, bahan mentah untuk industri petrokimia, you can, so this a little bit of knowledge. Dan bitumen adalah yang paling tinggi boiling point, iaitu 350. Dan dia ada carbon sebanyak more than 70 carbon atom yang ada pada molekul bitumen. Contohnya dia adalah untuk apa kegunaannya, untuk membina permukaan jalan raya, jalan tar. So explain why the size. Kat sini kita nak cerita. Apa yang kita boleh nampak adalah bila pertambahan bilangan karbon atom, maksudnya boiling point pun akan bertambah. Itu cerita dia. So why? Kat sini dia perlu explain. So why so the size and the mass of hydrocarbon molecule increase down the fractions. Kat sini dia nak beritahu kenapa size semakin bertambah. So carbon atoms connected into a chain, so as the number of carbon atom increase, the change if the molecule becomes longer. Maksudnya akan jadi makin panjang lah, bertambah. So molekul tu akan jadi makin panjang. So kenapa? So daripada bila panjang, maksudnya size dia akan jadi besar. So bila besar, apa kaitannya dengan apa yang akan mempengaruhi dia bila saiz molekul hidrokarbon tersebut besar. So maksudnya bila bertambah dia punya molekul saiz dia bertambah, so boiling point dia akan meningkat. So bila boiling meningkat, maksudnya dia kurang meruap lah, dia akan less volatile. Mudah meruap, maksudnya dia tidak mudah meruap. Maksudnya benda yang mudah meruap ni maksudnya dia apa? Mudah meruap ni dia kind of boiling point rendah. So kalau tak mudah meruap ni maksudnya boiling point dia tinggi. That can become less flammable and high viscosity. So yang ni korang baca. So why do the small hydrocarbon have a greater demand? So sebab apa? Sebab kenapa small hydrocarbon permintaannya lebih tinggi? Contohnya macam apa? Minyak tanah, petrol. Sebab apa? Sebab small hydrocarbon can burn easily. Dan large hydrocarbon, so they are more useful as a fuels. Maksudnya tidak perlukan tenaga yang, maksudnya kita boleh bakar dalam bakar dengan cepat. So how to make the high demand for smaller and useful hydrocarbon? Ini korang baca lah. So mana-mana yang larger hydrocarbon. So larger hydrocarbon, contohlah. Contoh kat sini dia bagi tahu, bitumen ni besarkan model structure dia. So macam mana kita proses pula bitumen itu supaya kita boleh mencapai demand orang nakkan produk yang kita panggil small molecule. So kita gunakan proses cracking. So kita akan gunakan cracking proses. So cracking proses ni maksudnya satu proses untuk hidrokarbon yang besar dipecahkan kepada smaller dengan proses cracking. Tapi nak dapatkan daripada petroleum tu,
Maksudnya daripada petroleum tu kita kena jalani dulu distillation process. Cuma cracking tu maksudnya once kita dapat distillation process, maksudnya kita dapat molekul yang besar, kita nak pecahkan dia menjadi molekul yang kecil. Kenapa kita nak pecahkan molekul yang kecil? Sebab kita nak mencapai demand masyarakat, demand society yang memerlukan kepada small hydrocarbon. Sebab apa? Sebab apa demand dia tinggi? Sebab dia senang untuk dibakar. So lebih berguna sebagai bahan api. Okay, so you can baca, you boleh baca kat sini berkenaan dengan cracking process. Okay, you boleh baca lah. You just macam mana kind of knowledge kat situ. Okay, so example of cracking process contohnya macam ini. Okay, cracking process kat sini, okay, Decana. Okay, contohnya adalah Decana. So Decana ni bila proses cracking dia kita akan split kan, kita akan pecahkan dia. So pecah-pecah-pecah jadilah macam ni. Maksudnya daripada Decana dia akan jadi hexana dan butane. Nanti korang akan belajar lebih lanjut lah hexana macam mana, butane macam mana. Cuma sekarang ni korang telan je lah dulu. Okay, nak bagi tahu cuma dekat sini daripada Decana 10 structure, 10 ada 10 carbon kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu pecah menjadi 6 dengan 4. So dia akan jadi simple molecule lah. So a simple molecule, I mean a small molecule. So this pun akan jadi small molecule. Macam gitu. Okay, next, discuss the problem caused by the current usage of petroleum. So petroleum ni is a non-renewable resources. Lama-kelamaan sumber ini akan habis. So saintis menjangkakan kita akan kehabisan petroleum pada 2055. So apa sekarang ni tengah cuba dihasilkan adalah, tapi demand untuk bahan api, gas untuk menghasilkan gas semua tu tetap ada. So macam mana saintis berfikir di saat kehabisan petroleum nanti, macam mana kita still nak supply bahan-bahan api tersebut. Okay, so caranya adalah nanti ni just sekadar knowledge lah, sekadar knowledge. Sebab itulah kita dah mula ada kepada pembuatan gas kita panggil gas yang daripada sumber-sumber semula jadi. Contohnya macam orang perap makanan kan, orang perap makanan so menghasilkan gas metan. So gas metan tu dikumpulkan, maksudnya dia cuba dihasilkan, gas tu still cuba diproses dan dihasilkan tapi bukan menggunakan sumber petroleum. Maksudnya kita guna sumber-sumber semula jadi yang ada. Okay. Okay, so dekat sini korang akan ada satu eksperimen iaitu fractional distillation of petroleum. So dekat sini korang akan ada satu eksperimen. So kat sini kita akan tengoklah apa yang kita akan hasilkan. Okay, so kat sini kita akan panaskan petroleum. So sini petroleum, kita akan tengok petroleum full kaca kan. So kita akan boilkan dia. Kat sini kita akan tengok. Heat petroleum slowly collected at a 4 fraction of petroleum for separated test tube. Kita akan tengok, kita akan panaskan pada 30 hingga 80, apa yang dapat. Kita akan panaskan 80 hingga 120, apa yang dapat. 120, 160, apa yang dapat. 160 hingga 200, apa yang dapat. Apa yang dapat kat situ. So begitulah satu eksperimen berkenaan dengan fractional distillation. Okay, saya minta maaf, saya macam agak laju. Okay. So you tengok kat sini dia punya latihan. Okay. Dan apa saya nak masukkan hari ini adalah dekat sini iaitu homologous series. Okay. Homologous series ni adalah benda yang paling korang kena faham dulu sebelum korang belajar kepada 5 chapter utama dalam carbon compound. Okay. Homologous series ni pendek kata saya bagi tahu korang dia macam mak lah, mak korang. Bukan mak korang pula. Mak kepada maksudnya ibu kepada kumpulan-kumpulan tersebut. Okay. So saya terus bagi kepada, contoh saya terus bagi kepada kotak di sini. Okay. So kita akan belajar 5 benda. Benda yang korang akan belajar. Pertama adalah homologous series yang pertama iaitu alkan. Okay. Lepas tu yang kedua alkin. Yang ketiga alkyne, yang keempat alkohol, dan yang kelima carboxylic acid, dan yang keenam adalah ester. So ini adalah which is mean
1, 2, 3, 4, 5, 6 homologous series utama yang korang kena belajar. Okey. Di mana ada alkan, alkin, alkyne, alkohol, carboxylic acid dan juga ester. So apa yang kenapa kita panggil dia sebagai homolog series? Maksudnya korang akan belajar nanti. Dalam satu alkan, dalam satu homolog series ni, contohnya alkan. Okey, alkan, okey, dalam alkan ni terkandung sebanyak satu macam mana? Alkan, okey, dalam macam mana kita nak tahu satu benda tu adalah alkan, kita tengok daripada dia punya kumpulan berfungsi. Okey, kita panggil sebagai functional group. Okey, so dalam ini maksudnya kalaulah dia hanya ada ikatan tunggal atom karbon dengan karbon saja, okey, so dia adalah kategori homolog seriesnya adalah alkin. Okey, dan alkin ini diwakili, semua alkin maksudnya adik-beradik alkin ini akan diwakili oleh satu formula am, iaitu CnH2n plus 2. Diwakili, maksudnya dia boleh diwakili oleh satu kumpulan berfungsi iaitu CnH2n plus 2. Okey. So disebabkan dia adalah C dengan C, ikatan tunggal, so juga dikenali sebagai saturated hydrocarbon. Dia hanya saturated hydrocarbon. Okey, kenapa dia hydrocarbon? Sebab tengok formula am dia. Dia hanya melibatkan C dengan H. Cuma berbeza bilangan C, berbeza bilangan H nantilah. Okey, so sebab itulah dia adalah hydrocarbon. Okey, why dia adalah saturated? Sebab kumpulan berfungsinya hanyalah ikatan single covalent bond between carbon-carbon single bond. Sebab itu dia adalah saturated. Okay, next homologous series yang korang akan belajar nanti adalah alkin. Okay, sebutnya alkin. Okay, alkin. Dalam alkin ini, macam mana kita mengenali homolog series alkin adalah bila kita tengok dalam homolog series tersebut ada kumpulan berfungsi iaitu carbon-carbon double bond. Ada ikatan ganda dua. Dan alkin ini akan diwarisi oleh satu formula am yang berbeza iaitu CnH2n. Okay. CnH2n. Berbeza sedikit lah. Okay, tak apa. Just once korang pandai draw structure, benda tak akan jadi senang. Sekarang ni korang telan je dulu. Okay. Dan dia juga dikenali sebagai unsaturated hydrocarbon. Lagi sekali, kenapa dia hydrocarbon? Because dia hanya antara C dengan H sahaja. Kenapa dia unsaturated? Sebab dia ada double bond. Okay. Okay, alkyne. Alkyne ni adalah sama juga. Okay, di antara macam mana kita kenal sebab bila ada triple bond. So carbon-carbon. Ingat carbon ke double ke triple di between carbon-carbon sahaja. Okay. So dan diwakili oleh satu formula am iaitu kita panggil sebagai CH2n tolak 2. Okay. So kita juga panggil sebagai unsaturated hydrocarbon. Okay. Dan next korang akan belajar alkohol. Macam mana nak mengenal alkohol bila ada kumpulan berfungsinya dinamakan sebagai hydroxyl. Okay, so kalau nampak simbol OH macam ni, kita pernah jumpa sebenarnya benda ni. Korang pernah nampak iaitu dalam tajuk ikatan covalent tu. Ingat tak yang membentuk hydrogen bonding kan ada OH semua tu kan? Cuma kita tak belajar spesifik benda tu kumpulan berfungsinya apa sebab belum masanya. Okay. So ada hydroxyl, group hydroxyl. So dalam group hydroxyl ni diwakili oleh satu formula am iaitu CnH2nOH. Macam gini. Ini kumpulan ni apa kita panggil sebagai general formula. Formula am. Okey, dan dia kategorinya sebagai non-hydrocarbon. Kenapa dia non-hydrocarbon? Sebab dia dah ada O. So maksud which is mean bukan C dengan H sahaja. Okay, next yang korang akan belajar adalah carboxylic acid. Macam mana nak kenal carboxylic acid? Okay, saya bagi hint. Carboxylic acid ni sebenarnya dia adalah ethanoic acid. Ethanoic acid ni adik-beradik dalam homolog series carboxylic acid. So dia ada banyak nama lah korang akan belajar nanti. Dia ada ethanoic, dia ada metanoic, propanoic, pentanoic. So macam mana nak tahu nanti? Nanti korang akan didedahkan. So macam mana saya nak tahu dia adalah carboxylic acid bila dia ada kumpulan berfungsinya sebagai carboxyl. So carboxylnya dia ada C double bond O OH macam ni, diwakili oleh satu formula am dia CnH2n plus OH. Okey, sama juga dia bukan
dia pun bukan dia pun adalah non-hydrocarbon. Dan last kali korang akan belajar adalah ester, di mana kumpulan berfungsinya adalah kita panggil sebagai carboxylate. So carboxylate diwakili oleh C double bond O macam ni, berbeza sedikit dengan carboxylic acid, carboxyl. Okey. Formula ARM ni saya nak kena ingat ke cikgu? Tak perlu ingat. Bila korang pandai draw structure, korang boleh predict terus nanti. Cuma buat masa sekarang sebab korang baru nak mengenali. So inilah. So nanti penuhkan. Okey. Okey. Lepas tu saya okey. So daripada situ kita boleh nampak lah. So kita boleh nampak okey. So kat sini apakah kumpulan berfungsi? So kumpulan berfungsi, tolong tulis dalam buku tau. Tolong letakkan dalam buku. Okey, so kumpulan berfungsi tu maksudnya functional group is that react in chemical reaction. Maksudnya satu kumpulan di mana dia akan terlibat dalam tindak balas nanti. Okey. So apa itu homolog series? Okey, ni yang kata homolog series. Homolog series ni cerita ni senang nak kata dia tu macam parents. Maksudnya semua nama tu kita macam mana yang diwakili oleh satu kumpulan berfungsi tu dia ada satu homolog series yang namanya sebagai alkan. Okay, so homolog series ni is a group of carbon compound that have the following general characteristic. Maksudnya satu kumpulan karbon yang boleh mengikuti beberapa ciri-ciri. Pertamanya, cirinya adalah member tersebut, semua ahli-ahli dia, member have the same chemical properties because they have the same functional group. Okay, maksudnya dia akan mempunyai sifat kimia yang sama sebab dia mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Macam mana maksud dia? Macam saya cakap lah, alkan. Semua adik-beradik alkan nanti dia diwakili oleh satu kumpulan berfungsi iaitu semua ada ini. So bila ada kumpulan berfungsi yang sama, should be tindak balas dia pun akan mempunyai sifat kimia yang sama. Okay. Next, ciri-ciri macam mana yang dia kita panggil sebagai apa? Maksudnya semua tu sebagai ciri-ciri macam mana untuk itu memenuhi satu persamaan homolog series. Okay, next, members of the series can be represented by a general formula. Maksudnya semua ahli-ahlinya kita boleh wakilkan dengan satu formula ARM sahaja. Okay. Members of the series can be prepared by the same method. Okay, next. Two consecutive members in this series are different in a relative atomic mass of 14, different of CH2. Dan last kali, members of the series have physical properties that change gradually as the number of carbon atoms and molecule increase. Okay. Korang salin lah. Nanti korang salin, korang tulis ya. Saya akan explain lebih lanjut nanti dalam sesi bersemuka. Okay, so bagaimana menamakan sebutan? Okay, contohnya macam gini ya. Okay, ini saya nak masuk kepada penamaan. Okay, dalam silibus korang akan belajar macam ni tahu. Untuk semua siri homolog, korang akan belajar setiap siri homolog tu akan ada 10 karbon. Untuk korang lah, korang akan belajar 10 karbon. Which is mean, bukan 10, maksudnya tak semestinya 10. Korang akan belajar daripada 1 karbon hingga 10 karbon. Okay, maksudnya apa? Contohnya macam gini. Okay, kita ada alkan. So dalam alkan ini, adik-beradik dia ada yang 1 karbon sehinggalah akan ada yang 10 karbon dalam satu structure. Kat situ korang akan belajar macam mana nak lukis, macam mana nak namakan dia. Okay. So contohnya, okay. So kalau untuk satu karbon, okay, satu karbon permulaan namanya adalah mat. Okay. Untuk 2 karbon macam mana? 3 karbon macam mana? Okay. Untuk 2 namanya add. Okay. Untuk 3 namanya prop. Okay. Dan begitulah yang seterusnya. Okay, kita ada boat. Untuk 4 karbon ada boat, 5 karbon ada pent, 6 hex, 7 hex, 8 oct, 9 non, 10 dec. Okay. Itu nama awalan. Nama akhir kita akan ikut homolog series tersebut. So kalau alkane, so
hujung dia ANE. So gabungkanlah, semua kita kena gabungkan ANE. Okey, so akan jadi contoh yang pertama. Satu karbon methane. Dua karbon ethane. Tiga karbon propane. Empat karbon butane. 5 karbon pentane. Faham? Sebab lain series homolog lain. Okey, alkin pula. Okey. Alkin ini maksudnya dia melibatkan ikatan ganda dua. So bila melibatkan ikatan ganda dua, maksudnya karbon dia kena dua. Okey, so dalam alkin sekadar saya beritahu general knowledge, alkin dia tak boleh ada satu karbon. Dia tak boleh bermula dengan satu karbon. Dia mesti bermula dengan dua karbon. Sebab apa dia kena bermula dengan dua karbon? Sebab dia nak membentuk ikatan ganda dua. So kalau dia hanya ada satu karbon, macam mana dia nak membentuk ikatan ganda dua? Okey ya. So sama juga kita akan bermula dengan add. 2, 3, 4 sampailah 10. Okey, so macam mana pengakhiran nama dia? Ikut ENE. So kita akan jadi ethene, propene, butene, pentane, hexane, heptane. Macam tu. Boleh? So alkyne. Alkyne pun sama. Okey, alkyne. Okey. So alkyne sama juga, dia nak membentuk ikatan ganda 3. So dia mesti at least 2 karbon. So dia tak ada math lah. Dia tak ada math. Jadi if je. Okey, so dia akan jadi, okey, ambil ayat yang depan, ethyne, propyne, butyne, pentine, hexyne, sambung sahaja. Okey. Boleh? Boleh faham? So saya akan inilah nanti kita akan buat. Tapi korang jangan pening-pening pun. Nama tu korang akan biasa. Selaras dengan kita buat latihan. Itu sahaja. Okay, so korang lengkapkan sedikit latihan dekat sini ya. So contohnya, okay, kita try buat. Okay, so alkyne. Contoh ada 4. Kat sini ada 4. Ni 4 karbon. Okay, so kalau 4 karbon, but. 3 karbon, prop. Ikut nama tu. Okay, 5 karbon, pent. Okay, 4 karbon, but. Samalah, 3 prop. Cuma, dia yang akhir tu akan ikut homolog series tersebut. So, kalau lah alkyne, okay, so but akan jadi apa? Okay, pengakhiran dia akan jadi ENE, betul. So, kalau untuk alkyne, YNE. Kalau untuk alkene, ENE, OL. Okay, so macam mana pengakhirannya? Okay, so but campur ANE, so akan jadi butane. Okay, prop campur YNE akan jadi propyne. Okay, pen campur ENE akan jadi pentane. Okay, yang dekat sini. Okay, cuma dekat sini, untuk alkohol ini, okay, alkohol ni, kita tengok, okay, dia bukan jadi botol macam ni tau. Bukan korang campur botol, tak. Dia akan jadi butanol. Kita akan tambahkan, sebab dia asalnya, okay, nampak tak? Dia asalnya butin macam ni. Cuma, dekat E ni kita buang, tambah OL. So, dia jadi butanol. So, kalau korang pernah jumpa metanol, etanol, so adik-beradik alkohol lah tu. So kat sini kau akan belajar cara nama dia. Okay, so kalau untuk sama juga kalau untuk asid karboksilik. Okay, pengakhirannya tak jadi propoid. Okay, oid. Disebutnya oid sebenarnya ni. Sebutnya oid. Oid tu melambangkan asid. Okay, oid acid. Kita akan sebut oid, lepas tu akhir hujungnya kita akan sebut asid. Okay. So sama juga, dia tak jadi propoid acid macam tu, tak. Dia sama macam nol punya style. So dia akan jadi, kalau prop, kita akan habiskan dia propanoic acid. Ada tambah N kat sini. Propan, dia tak jadi propoid macam alkane tu, dia kena tambah sikit propanoic acid. Okay, so alkan saya akan masuk alkan nanti.
Saya akan masukkan dalam pada hari sesi seterusnya nanti. Boleh ya? So itu sahaja yang saya nak ajar korang. So just faham itu sahaja. Faham bunyi sebutan sahaja. Okay.